kita terus saja kepada tajuk kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan lagi bertemu ya Puan Hati dan juga kepada para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sudah berkali-kali dalam segmen ini kita telah mengingatkan diri kita semua bahawa jangan diminta hidup yang mudah, tetapi mintalah kepada Allah hati yang tabah untuk menghadapinya. Kerana kita kata hidup tidak akan mudah. Kerana hakikatnya hidup itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang untuk ujian ataupun sebagai ujian kepada kita. Ujian takkan mudah punya Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam surah Al-Mulk Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dia jadikan mati dan hidup bagi kamu untuk menguji siapakah yang di antara kamu amalan yang terbaik. Jadi dalam ayat yang pendek itu pun kita dah lihat bahawa hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah untuk beramal ataupun bekerja. Jadi tidak akan mudah. Sebab itu kita minta hati yang tabah untuk menghadapinya. Hati yang tabah untuk menghadapi ini adalah hati yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang akrab dengan Allah itu apabila kita sentiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan hati yang sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bercakap tentang soal ingat kepada Allah yang dikatakan zikrullah dan soal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, kita tidak akan dapat lari daripada membincangkan soal rasa kehambaan dan rasa bertuhan. Jadi sesuai dengan tajuk pada petang ini, iaitu rasa kehambaan dan rasa bertuhan sebagai punca ketenangan. Minggu lepas kita dah bincang tentang bagaimana zikrullah adalah sumber kebahagiaan, dengan syarat zikrullah itu diamalkan secara bersepadu. Bila kita sebut zikir saja sekarang ni terbayang dah 3 dimensi zikir, iaitu zikir dengan lidah, zikir dengan hati dan zikir dengan perbuatan. Apabila kita laksanakan ketiga-tiga bentuk zikir inilah, barulah yang kita dapat katakan impaknya pada hati kita, yang mana hati kita akan menjadi tenang, dan ketenangan itulah rahsia kepada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang ni kita nak lihat lebih lanjut lagi, apakah impak zikir yang 3 dimensi itu pada hati kita. Apabila kita laksanakan zikir qauli, zikir qalbi dan zikir fa'li, apakah impak ataupun kesannya pada hati kita? Kesan pada hati kita sekurang-kurangnya ada 4 Yang pertama, kita akan dapat apa yang dikatakan rasa kehambaan. Yang kedua, kita akan dapat merasai adanya rasa bertuhan dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita faham takdir, maksud Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan perkara itu terhadap kita, ataupun kejadian itu, perkara itu terhadap kita. Dan yang keempat, kita dapat menghayati hikmah yang tersirat di sebalik yang tersurat dalam apa saja ketentuan daripada Allah. Jadi ada 4 kesan zikir. Yang pertama, rasa kehambaan. Yang kedua, rasa bertuhan. Dan yang ketiga, faham takdir Allah. Dan yang keempatnya, kita dapat menghayati hikmah di sebalik ketentuan-ketentuan Allah itu. Jadi pada petang ini kita nak sorot 2 saja, iaitu rasa kehambaan dan juga rasa bertuhan. Apakah yang dikatakan rasa kehambaan? Bila kita kata rasa kehambaan ini, hubungannya rasa hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada rasa kehambaan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka kita kaya dia pula dengan sifat-sifat kelemahan dan juga yang dikata kekurangan. Jadi kalau kita nak perincikan apa dia rasa kehambaan tu, rasa jahil, rasa tak tahu, rasa miskin, rasa lemah, rasa hina dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana rasa ini akan memberi kesan apabila kita menghadapi ujian-ujian hidup tadi. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang kita tak suka. Selalunya kita hendak apa yang berlaku, apa yang kita suka saja kan. Tetapi dalam hidup kita tidak boleh menentukan segala-galanya. Kita bukan tuan
lebih-lebih lagi kita bukan Tuhan, kita hanya hamba. Jadi apabila kita suka pada kejayaan, tapi kadang-kadang Allah bagi kita kegagalan. Kita nak sihat, tapi Allah bagi kita sakit, contoh. Ini kehidupan yang kita kata kita mesti sangka yang unsangkable. Benda yang kita tak sangka berlaku dalam hidup kita. Jadi apa ucapan kita apabila berlaku soal-soal musibah ni? Selalunya kita mengucap apa yang kata dalam syariat, dia kata istirja ataupun innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan soal kematian saja yang kita sebut innalillah, bahkan di dalam kitab-kitab kalau kita bawa kata lilin ataupun bawa pelita yang menyala, tiba-tiba angin tiup, mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kata gitu. Apa saja musibah, tersandung batu ke, terhantuk ke, kita kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud innalillah wa inna ilaihi raji'un ni? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Itu maksud innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi apa maksud yang tersirat di sebalik kalimah istirja ini? Itu yang kita katakan mesti ada rasa kehambaan. Yang pertama, bila kita kata kita ni milik Allah dan kita rasa milik Allah, kita mesti rasa patut kita diuji. Dan kita sebenarnya milik Allah dan Allah boleh buat apa saja yang Allah nak kepada diri kita. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji ke atas kita sesuatu yang kita tak suka, kita sebagai hamba Allah kena terima. Itu yang dikatakan rasa kehambaan. Maksudnya kita tak boleh kata kenapa aku saja yang kena. Selalu orang kata kenapa hidupku tak pernah bahagia, kenapa selalu derita dalam hidup aku. Kita tambahkan, itu artinya kita tak redha, kita tak merasai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berbeza dengan ucapan para sahabat. Bila mereka diuji, para sahabat Rasulullah tidak kata kenapa aku yang kena, tetapi mereka akan berkata aku telah terpilih untuk diuji. Aku telah terpilih untuk diuji. Sebab itu jiwa mereka tidak memberontak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan dalam kehidupan ini kita rasa apabila datang ujian itu tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Ini penting merujuk kata Imam Ghazali yang ditulisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cukuplah dikira seorang hamba itu telah memberontak kepada Allah apabila dia mengubah kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya apabila dia diuji. Katalah dia diuji dengan suatu kegagalan ataupun diuji dengan suatu yang orang kata suatu yang tak suka dalam hidupnya ataupun berjauhan ke kalau kita ujian ni macam-macam bentuk kalau kita nak suatu kita banyak dapat sikit gitu. Jadi kalau kita ubah kebiasaan kita, ubah kebiasaan ni macam mana? Contohnya, Yati, kita ubah kebiasaan-kebiasaan rutin hidup kita. Contohnya, selalu kita sikat rambut. Tapi bila dah susah hati, kita tak sikat rambut. Selalunya kita rapikan misai dan juga penampilan diri kita. Kali ini dah baju pun tak berbutang lagi dah, tak mandi, tak makan dan sebagainya. Itu menunjukkan petanda bahawa kita sedang memberontak. Kepada siapa? Kepada Allah hakikatnya yang menurunkan ujian itu terhadap kita. Saya ingin ulang cerita yang mudah ini, tetapi walaupun mudah tetapi ia sangat berlaku dalam kehidupan kita, realistik dia. Cuma kita nak padankan prinsipnya sajalah Seorang ahli sufi, dia membeli daripada pasar sebiji temikai. Balik ke rumahnya. Jadi isterinya belahlah biji buah temikai itu. Dia rasa-rasakan tawar. Bila tawar, isterinya tu macam merungutlah. Orang kata menyumpahlah, apa isi temikai ni? Tawar. Kemudian ahli sufi ni menegur dengan penuh hikmah isterinya. Jadi sebenarnya yang masa kamu marah temikai itu siapa? Siapa yang kamu marahkan? Kerana penanam tembikar itu tentulah masa dia menanam tu dia nak buah yang manis. Kemudian dia tanam, kemudian dibeli oleh pemborong. Tentulah pemborong tu masa dia nak beli buah, dia nak beli buah yang manis juga. Kan? Kemudian dibeli oleh pekedai membeli buah, tentulah dia nak manis juga. Saya tadi datang ke pasar membeli daripada peniaga, tentulah saya nak membeli temikai yang manis juga. Dan apabila pulang ke rumah, saya nak berikan kepada awak dan awak nak potong tadi, sebenarnya awak juga nak yang manis, tapi temikai ni tawar. Jadi ketika temikai ni tawar, awak nak marah siapa sebenarnya? Nak marah penanam temikai ke, pemborong yang membeli ke, pekedai yang membeli, atau nak marah saya, atau nak marah diri awak sendiri? Sebenarnya tidak.
secara tak langsung awak sedang memarahi Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan demikian itu tawar. Jadi begitulah dalam hidup kita, Yati, bila kita diuji dengan sesuatu yang kita tak suka, kita ni milik Allah. Kita istirja, innalillah, aku ni milik Allah. Contohnya kalau serban, kita bela serban ayam, jadi bila musim kenduri, kita kata kita ambil saja mana ayam yang kita suka, kita sembelih. Tak boleh ayam tu kata, kenapa pilih aku, kenapa tak pilih ayam yang lain. Jadi kita tuan milik, kita pemilik ayam, suka kita lah. Jadi begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita diuji, kita layak diuji. Merasai layak kita diuji dan patut diuji ni memberi ketenangan pada jiwa kita. Pasrah dah kita hamba Allah, kita kena dan kita telah terpilih. Itu yang pertama apabila kita ada rasa kehambaan. Yang kedua, bila kita ada rasa kehambaan, para pendengar yang dikasihi sekalian, kita rasa kita bukan pemilik, tetapi kita hanya peminjam saja dalam kehidupan ini. Bila berdepan dengan ujian, kita rasa kita bukan pemilik. Jadi apabila kita rasa bukan pemilik, kita akan rasa tenang apabila apa yang ada pada kita itu diambil semula oleh Allah. Sebab kita peminjam. Tetapi kalau kita rasa kita pemilik, orang nak ambil balik, tentulah kita menderita. Tetapi cuba rasa kita macam peminjam saja. Jadi peminjam, bila tempohnya tiba untuk kita pulangkan balik sebab kita bukan milik. Apa yang ada, apa yang milik kita bukan milik kita. Hatta diri kita pun bukan milik kita. Jadi kalau diambil, maksudnya kita rasa tenang sedikit. Kerana apa? Itu bukan milik kita. Cuba kita lihat dalam sejarah apa yang terjadi kepada Ummu Sulaim. Apabila anaknya sakit. Ini cerita ni masyhur, kalau kita tengok. Kalaupun kita tak dapat buat 100% macam para sahabat, tetapi cukup sekadar kita buat perbandingan dan kita tidak menderita sangat apabila kita lihat kehebatan para sahabat Ummu Sulaim ni. Anaknya sakit-sakit, jadi suaminya pergi ke masjid. Jadi dalam perjalanan dia menegakkan solat jemaah, masa suaminya di masjid, anaknya yang sakit tu telah meninggal dunia. Jadi kemudian Abu Anas ni balik bertemu dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tak ceritakan bahawa anaknya telah meninggal dunia. Tapi ayahnya tahu bahawa anaknya tadi sakit dah lama. Jadi diletakkan di satu tempat, diletakkan anak. Jadi suaminya bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Anak kita lebih baik daripada sebelumnya, dia kata gitu. Jadi kemudian dilayan suaminya makan, kemudian diberi pakaian yang indah-indah cantik. Jadi kemudian akhirnya terjadilah pergaulan seperti mana selayaknya suami isteri pada malam itu. Jadi besoknya selepas solat subuh dan sebagainya, Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, satu soalan, bagaimana keadaan kalau kita meminjam barang daripada jiran kita, kemudian bila tamat tempohnya jiran kita meminta balik barang yang kita pinjam itu, boleh tak patutkah kita memulangnya? Patut, memang patut. Tak patut kalau kita tak pulangkannya. Itu kata suami Ummu Sulaim. Jadi akhirnya Ummu Sulaim kata, anak kita Allah yang punya, Allah dah ambil balik. Jadi begitu. Jadi itu yang berlaku kepada diri Ummu Sulaim. Bagaimana ketabahannya menghadapi anak yang telah meninggal dunia. Kalau kita cukuplah sekadar demam, jadi suami kita balik, kita cakap baik-baik dan sebagainya. Ini penting supaya kita merasakan anak kita, suami kita, isteri kita, hatta diri kita bukan milik kita. Kita hanya hamba Allah. Itu yang dikatakan rasa kehambaan. Yang kedua, itu yang penting. Yang ketiga, bila kita ada rasa kehambaan, berlaku satu ujian terhadap diri kita, kita tidak menyalahkan orang lain. Lebih-lebih lagi kita tak menyalahkan Allah, tetapi kita akan mencari apakah dosa kita, apakah kesalahan kita. Sebab itu telah terjadi dalam sejarah-sejarah ahli-ahli yang akrab dengan Allah, ahli-ahli sufi, wali-wali Allah ni, mereka kadang-kadang mereka naik kenderaan, contoh kuda ke, unta ke. Bila unta dan kuda itu agak liar pada hari itu, selalunya senang jadi pandu, dia ditonggang, tapi hari itu mungkin agak liar sedikit dan sebagainya. Mereka terus bertanya pada hati mereka, terus muhasabah, apakah dosa yang telah aku buat pada hari ini menyebabkan kuda ni liar, menyebabkan unta ni susah nak dikawal, misal kata. Jadi kita sekarang ni pun patut merasakan begitu. Apabila ujian datang,
kita merasai sifat kehambaan. Sifat kehambaan tu sentiasa mencari apakah salah-salah dalam hidup kita. Apakah ini kerana dosa, maka Allah datangkan kesusahan sebagai kifarah dosa kita. Jadi contohnya apabila kita pulang ke rumah bertemu dengan isteri kita, selalunya isteri kita manis senyumannya, tapi hari itu masam mungkin kita bertanya, oh apakah tadi dalam perjalanan mata saya liar melihat wanita lain ke apa ke, ataupun adakah kezaliman yang saya buat di tempat kerja kepada orang bawahan saya ataupun rakan-rakan saya menyebabkan Allah kifarahkan berlaku. Jadi sentiasa kita mencari-cari kesalahan kita. Apakah kesalahan kita sebagai hamba Allah. Jadi sifat seorang hamba itu sentiasa mencari-cari kesalahan dirinya untuk diperbaiki, untuk dia taubat apabila berlaku satu ujian. Ini yang dikatakan rasa kehambaan. Rasa kehambaan tadi. Pertama, rasa kehambaan tadi, rasa patut diuji. Yang kedua, dia bukan pemilik, dia merasakan diri dia bukan pemilik, dia hanya peminjam saja. Dan yang ketiga, apabila berlaku ujian, dia dapat tenang apabila dia tidak menyalahkan orang lain, lebih-lebih lagi dia tidak menyalahkan Allah. Kerana apa? Kerana dia mencari kesalahan pada dirinya sendiri untuk diperbaiki. Jadi orang yang ada rasa kehambaan ni, dia sentiasa lihat pada circle of influence dia, iaitu pada diri dia, bukan di luar diri dia. Jadi orang inilah orang yang berjaya apabila dia bertindak dari dalam keluar. Dan akhirnya apabila seorang itu ada rasa kehambaan dia tidak terkejut dengan ujian. Kerana apa? Kerana sudah diberitahu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa ujian ini pasti berlaku dalam hidup kita. Jadi apabila pasti berlaku dalam hidup kita, bila berlaku dalam hidup kita, kita tak ada macam terkapa-kapa ataupun terkejut. Sebab apa? Kita dah bersedia. Contoh bila dikatakan satu ujian ini adalah sunatullah dalam hidup kita. Orang kata rules of life dalam hidup kita. Jadi mana mungkin kita rasa kenapa berlaku begini kan? Yang ini sudah berlaku, janji Allah telah berlaku pada diri kita. Sebab itu para sahabat apabila berlaku pada ujian pada hidup diri mereka, mereka tak kata kenapa berlaku begini? Sudah berlakulah janji Allah terhadap diriku. Jadi mereka telah bersedia Contohnya sekarang ni, macam mana kita bersedia sentiasa untuk diuji dalam hidup, macam kita nak bergerak dengan kereta di lebuh raya. Bila kita pergi lebuh raya tentu ada tol tentu ada tol. Kita tak akan terkejut lagi bila ada tol Bahkan kita dah memang tahu tol ni bayaran berapa dan kita dah siapkan wang untuk membayarnya. Begitu juga dalam hidup ini, tol bagi kehidupan kita adalah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi kita bila berlaku dalam hidup ini, jadi kita sudah bersedia. Kerana apa? Kita sudah diberitahu. Jadi rasa patut diuji, rasa kita ini adalah peminjam bukan pemilik. Apabila kita sudah bersedia untuk menghadapi, inilah yang menimbulkan ketenangan. Yang dikatakan rasa kehambaan itu memberikan kita rasa ketenangan. Sedikit sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, bila kita rasa lemah tadi, rasa jahil, rasa hina oleh rasa kehambaan tadi, timbul rasa apa? Timbul rasa nak bergantung, timbul rasa nak mengharap, timbul rasa nak mengadu. Jadi daripada rasa kehambaan tu timbul rasa yang kedua, itu rasa bertuhan. Bila rasa lemah, kita nak bergantung kepada yang kuat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qawi, Allah Maha Perkasa. Kita rasa kita jahil, kita rasa kita tak tahu, timbul kita nak berharap kepada Al-Alim, iaitu kepada Allah. Itu yang dikatakan rasa bertuhan. Bila kita rasa hina, rasa tak ada apa-apa, bahawa kita rasa timbul nak bergantung kepada sesuatu yang lebih mulia daripada kita, iaitu Al-Karim. Jadi apa yang bentuk dalam kehidupan ini, perasaan kita untuk bergantung kepada satu supernatural. Supernatural ni satu yang maha-maha segala-galanya. Ini yang dikatakan rasa kehambaan, rasa bertuhan dalam kehidupan kita. Rasa bertuhan inilah yang menimbulkan kekuatan. Tadi rasa kehambaan, rasa lemah kan. Sekarang ni bila ada rasa bertuhan, timbul nak mengharap, yang itu pula timbul kekuatan dalam kehidupan kita. Contohnya apabila kita diuji, timbul nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa ke, melalui solat ke. Macam ni sebagai akhir kita tengok secara psikologinya, apabila seorang diuji, ahli-ahli psikologi kata hendaklah dia cari orang yang dipercayai dan disayangi, hendaklah diceritakan semua masalah itu, jangan dipendam. Kena menceritakan kepada orang yang kita sayangi ataupun yang kita percayai. InsyaAllah apabila kita bercerita semua kesusahan kita kepada orang yang kita sayangi, kita percayai ini, kita akan dapat release dan relief. Itu yang itu. Sebab manusia, kata ahli psikologi, perlu didengar rintihannya, kesusahannya seperti mana dia perlukan makanan. Jadi
kalau kita ada kesusahan, kita menceritakan pada orang yang kita sayangi, dia akan memberi ketenangan sikit. Walaupun belum lagi diselesaikan. Sebab manusia itu perlu didengar. Sebab itu siapa yang paling cinta, dia yang paling banyak mendengar. Sebab itu Tuhan ciptakan kita 2 telinga, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Jadi memang kalau kita sayang pada seorang, kalau kita nakkan ketenangan, kita ceritakan semua masalah kepada orang yang kita sayangi. Itu cara yang pertama. Kalau kita tak tahu, kalau kita tidak ada orang yang kita sayangi, kita mungkin curiga semua orang. Jadi ahli psikologi kata, ambil kertas ataupun diary kita, tulis semua kesusahan-kesusahan kita. Tulis semua. Luahkan kesusahan kita di atas kertas. Jadi dalam bukunya Stop Worrying and Start Living oleh Dale Carnegie, dia kita tulis. Waktu kita menulis itu, kita sedang mendefinisikan masalah kita. Masalah yang telah definisikan separuh selesai, walaupun belum diselesaikan. Jadi ceritakan di atas kertas. Tadi cerita pada orang, sekarang cerita pada kertas. Itu pun akan memberi ketenangan. Sebab nanti 30 hari kemudian kita baca balik tulisan kita, waktu kita susah tu, waktu kita gabra tu, alangkah bodohnya kita rasa macam tu. Jadi kita kena buat cara yang kedua. Yang ketiga, ini ikut ahli-ahli perubatan, kita kena ada binatang-binatang kesayangan, kucing ke, ayam ke, ataupun ikan ke. Dengan adanya binatang-binatang kesayangan ini, pet ini, kata ahli psikologi, kita tak mudah diserang sakit jantung, kerana kita boleh release stres kita dengan binatang-binatang kesayangan kita, dengan membelainya, melihat ikan tu meliuk lentok, berenang dalam akuarium, kita akan tenang. Ini ahli psikologi kata. Jadi tadi kita cerita pada orang, tadi kita cerita pada kertas, ini cerita pada binatang saja. Tengok binatang tu, kita akan dapat. Kalaulah kepada hamba-hamba yang lemah itu pun, kalau kita menceritakannya, ada ketenangan, apatah lagi apabila kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat kita, melalui munajat kita, melalui doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menceritakan segala kesusahan kita kepada Allah dalam solat, dalam doa kita, lebih-lebih lagi kita akan dapat ketenangan, sebab Allah bukan saja mahu menyelesaikan masalah kita. Kalau ada manusia yang mengadu, kita mengadu kepada manusia berulang kali, walaupun dia sayang, tapi dah selalu sangat, dia pun bosan. Sebaliknya Allah, kalau mengadu banyak kali pun, Allah tidak pernah bosan dengan manusia. Lahirnya seorang bayi ke dunia ini, orang kata ahli falsafah, menunjukkan Tuhan tidak bosan dengan manusia. Kerenah-kerenah manusia itu, lahir lagi seorang bayi, dia itu lahir dengan masalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudi terus mendengar apa yang nak diceritakan oleh manusia. Sebab itu Allah ialah kekasih agung kita. Sebab itu Allah dikatakan As-Sami'. Allah tu maha mendengar dan suka mendengar segala rintihan-rintihan hambanya. Jadi bila kita ada rasa kehambaan tadi, timbul rasa bertuhan tadi, dan rasa bertuhan itu menyebabkan kita mengharap, kita berdoa, kita merintih, dia akan juga memberi ketenangan pada jiwa kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdepan dengan ujian, apa Rasulullah kata selalunya? Aku hamba Allah. Allah tidak akan mengecewakanku. Selalu Rasulullah kata, apabila dia ditimpa ujian dengan yang berat, aku hamba Allah. Dan Tuhan Allah tidak akan mengecewakanku. Sebab itu Rasulullah sentiasa apabila susah, bangun untuk solat 2 rakaat, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan satu kerehatan dalam hidup kita. Saya ingin memetik, selalu sangat kita memetik hadis dan sebagainya, saya sebagai buat perbandingan. Ini yang salah pun ada ketenangan. Saya terbaca kata-kata daripada Mahatma Gandhi. Dia kata, kalau saya tidak sembahyang, dia kata, sudah lama saya menjadi orang yang sakit jiwa. Itu Mahatma Gandhi. Cara dia sembahyang, cara yang salah. Tuhan yang salah. Itu pun ada ketenangan. Apatah lagi kita yang menyembah Allah yang maha benar, yang al-haq dan sebagainya. Dan cara kita menyembah Allah dengan solat, itu cara yang paling benar. Kita akan lebih dapat ketenangan lagi. Sebab tu solat itu dikata satu kerehatan kepada jiwa kita. Solat itu dikatakan mi'raj, ataupun naik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akrab kita dengan Allah. Sebab itu rasa bertuhan dengan yang kita katakan tadi, rasa kehambaan ini, inilah punca
yang dikatakan memberi ketenangan pada jiwa kita, insya-Allah. InsyaAllah itu dia. Kata orang tu percaya pada janji Allah tu sentiasa betul ya, berlapang dada, bersyukur. Jika diuji itu maksudnya kita terpilih untuk diuji ya, Ustaz. Bukan kenapa aku yang kena. Selalu kata gitu. Seolah apa dosa aku? Seolah-olah kita tak berdosa Itu dia. Dan waktu ini kita nak sama-sama raikan juga untuk berinteraksi bersama-sama dengan rakan pendengar kita di talian di 0362051500, juga di dalam Facebook kita sama-sama meletakkan komentar anda, persoalan anda di sana, insya-Allah akan kami jawab, dan juga tidak ketinggalan di pesanan ringkas SMS dengan menekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Waktu ini kita ke pemanggil pertama ya Ustaz, untuk Mukmin Profesional, untuk kita sama-sama bertanyakan soalan. Assalamualaikum. Sedia rakan pendengar. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di sana? Hello. Ya, siapa di sana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Haji Nur Halim sini. Ya, Tuan Haji silakan. Apa khabar Ustaz? Hello. Ya. Hello. Assalamualaikum. Silakan teruskan. Teruskan. Okey. Apa nama, berkenaan dengan sifat kehambaan tadi. Saya minta komen sikit lah ya. Dalam keadaan diri manusia ni, yang apabila dia tak makan dia akan rasa lapar, bila dia tak minum dia akan rasa haus, dan apabila dia tidak tidur dia akan rasa mengantuk. Tetapi dalam keadaan yang kononnya kita ni sebagai hamba yang lemah, tetapi ada kalanya kita bercakap begini rupa. Lebih kurang cakap dia, kalau kau tak kerja dengan aku, engkau dengan anak engkau tak makan. Itu dalam keadaan orang yang menjadi majikan atau menjadi tokeng. Tetapi ada kalanya diri kita ni dalam keadaan yang sukar, kemudian ada sahabat yang lain yang membantu, kita bercakap macam ni pula. Kalau Allah tak datang tolong tadi, tak tahu apalah yang nak jadi pada diri saya. Jadi bagaimana ya komen Ustaz dengan kata-kata dua perkara ini tadi? Ini dalam satu sudut lah. Dalam benda yang lain yang saya nak nyatakan, dalam bab hidup bertuhan, dalam keadaan kita ni sebagai hamba Allah. Jadi baginda Nabi SAW ni, dia ada bersabda, mafhum hadis tu dikata bahawa diri kamu ni akan mendapat kebahagiaan yang abadi apabila mendapat 4 perkara. Yang pertama, apabila lidah yang sentiasa dengan berzikir, yang basah dengan berzikir. Yang kedua, hati yang sentiasa bersyukur. Dan ketiganya, apabila tubuh badan yang sanggup tahan dengan bermujahadah. Dan keempatnya tu, apabila memperoleh isteri yang menjaga maruah dirinya dan menjaga maruah suaminya. Jadi yang dititik beratkan kat situ tu, baginda Nabi SAW tu bercakap bahawa tubuh badan yang sanggup dibawa bermujahadah. Jadi sebetulnya bermakna kalau kita ni dapat tahan ujian, dapat mujahadah, memang kita dapat kebahagiaan yang hakiki. Jadi mintalah komentar daripada yang berbagi Ustaz, nampak diperluaskan, diperpanjangkan lagi tentang dua perkara tadi. Minta tolong Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Cik Haji Nur Halim. Ya, sama insyaAllah. Dan kita ambil pemanggil yang seterusnya untuk sama-sama kita kumpulkan soalan daripada pendengar. Assalamualaikum. 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 Salam. Ya, siapa di sana? Saya Zalina Faisal Alam. Zalina. Silakan. Okey, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ni saya nak tanya satu soalan lah. Macam dalam surah Al-Ma'rij ayat yang ke-19, Allah ada katakan sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakil, kedekut. Kecuali orang-orang yang menunaikan dan melaksanakan solat. Jadi saya nak tanya Ustaz, jadi kalau orang yang mendirikan solat selalu, tak pernah tinggal, tapi dia sentiasa resah gelisah, jadi kiranya manusia yang macam ni memang solat dia tak sempurna ke Ustaz? Sebab kadang tu kan, tengok khusyuk, macam semayang tu memang dia tak tinggal dah kan. Tapi lepas semayang dia kata, lepas tu mesti kawan saya pun adalah macam tu juga kan. Dia meluahkan perasaan, meluahkan isi masalah dia je, selalu ada masalah lah apa, jadi sentiasa resah gelisah. Jadi saya nak tanya Ustaz, orang yang macam ni memang semayang kalau cukup macam mana pun, merasa resah gelisah tu kira solat tak sah ke? Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz, boleh kita bantu rakan-rakan kita ni? Ya, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi respon, iaitu Haji Nur Halim, dan juga Zalina. Puan Zalina, Cik Zalina. Saya respon kepada Haji Nur Halim dulu tentang rasa kehambaan. Bila kita ada rasa kehambaan,
kita rasa kita tidak memiliki. Tidak memiliki. Bila kita ada rasa bertuhan, kita rasa kita tidak dimiliki. Tidak memiliki dan tidak dimiliki inilah rahsia ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi manusia selalunya apabila dia ada kuasa, bila dia ada harta, dia selalu kata kepada manusia lain, kalau tak kerana aku, kamu tak dapat hidup, kamu takkan senang. Waktu itu dia rasa dia memiliki. Dia memiliki, seolah-olah semua tu dia punya, dia memiliki. Dia rasa memiliki. Waktu itu dia rasa dia tidak ada yang dikatakan rasa bertuhan. Rasa bertuhan ni macam mana? Rasa dia tidak ada rasa kehambaan. Sebab rasa kehambaan itu menyebabkan dia rasa semua tu bukan milik dia. Dia hanya menjadi saluran Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kepada orang lain. Jadi Allah memberi untuk dia memberi. Dia tak nampak benda tu. Dia seolah-olah semuanya dari dia. Dia tidak nampak. Apabila dia rasa begitu, dia dalam keadaan bahaya. Kerana apabila dia rasa memiliki, nanti apabila sesuatu tu hilang daripada dia, dia akan menderita. Jadi ini pertama penyakit manusia. Dia rasa diri dia memiliki. Okay. Yang kedua, apabila orang bantu dia pula, dia rasa diri dia dimiliki oleh orang lain. Dia dimiliki. Sebab tu nasib baiklah kamu ada, kalau tidak saya matilah waktu tu. Itu pun salah juga. Tadi dia rasa, yang pertama rasa memiliki, yang sekarang rasa dimiliki. Apabila kita dimiliki oleh manusia lain, maka hidup kita tidak ada kebebasan dan tidak ada kemerdekaan lagi. Sebab itu bila ditanya kepada Rubai' bin Amir oleh Rustum, dia kata Rubai' bin Amir ni seorang panglima Islam, Rustum ialah panglima Parsi. Kenapa kamu datang ke negara kami ni? Kami datang untuk membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia untuk menghamba diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dibawa oleh Islam, membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, tadi kalau kita kuat, kita rasa kita memiliki. Kalau kita rasa lemah, kita rasa dimiliki. Jadi apabila rasa memiliki itu pun tak bahagia, tak tenang, rasa dimiliki pun sesuatu yang tak tenang dan tak bahagia juga. Jadi ini yang paling penting dalam kehidupan kita, Yati. Sebab itu kita sentiasa merasakan macam mana kita nak rasakan semata yang kita katakan apa saja yang ada pada diri kita ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beri kita untuk apa? Allah beri kita untuk kita memberi pada orang yang lain. Itu penting. Jadi apabila kita menyalurkan nikmat itu kepada yang lain, waktu itulah kita akan dapat ketenangan. Seperti mana air yang datang daripada langit dalam bentuk air hujan, dia jadi sungai, kemudian anak sungai, kemudian dia mengalir. Bila air yang mengalir sentiasa jernih dan bersih. Tetapi kalau air tu ditakung, dia tak lepaskan, dia akan karat, berkelodak dan kotor. Jadi begitu juga apabila rezeki itu ditahan. Jadi kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi untuk kita memberi kepada manusia lain. Dan untuk ulas perkara yang ketiga, iaitu tubuh badan yang sentiasa kuat untuk bermujahadah. Dia katakan mujahadah ini apa? Mujahadah ini pahit, suatu yang pahit. Ini yang dikata ujian-ujian hidup ni. Ujian-ujian hidup datang kepada diri kita sebab Tuhan nak memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebab tu bila kita diuji dengan kesakitan waktu tu, kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kata ya Allah, ya Syafiq tolong sembuhkan aku. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya yang paling berkuasa untuk kita. Jadi artinya ujian-ujian hidup ini adalah pendidikan, cara Allah mendidik diri kita. Jadi walaupun pahit, kita kena tahu pahit itu ubat. Pahit itu ubat. Seperti mana ubat lahiriah juga, selalunya penyakit-penyakit lahiriah kita tak ada yang manis, ubatnya pahit. Begitu juga ujian-ujian yang datang daripada Allah ni pahit dalam bentuk hati, kepada hati kita. Tetapi pahit itu ubat sebenarnya. Umpama macam mana? Umpama ujian-ujian ni saya boleh umpamakan seperti baja. Baja ni selalunya busuk. Tetapi baja yang busuk ni seperti najis-najis binatang ni, kita bagi kepada pokok,
pokok tu akan hidup dengan najis yang busuk tadi, ya. Kerana apa? Kalau dibagi gula ke apa, dia akan rosakkan. Tetapi dengan ujian-ujian hidup ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak menyuburkan hati kita. Sebab itu yang dikatakan mujahadah, kita kena terima walaupun pahit. Kenapa? Di sebalik kepahitan itu ada kelegaan dan ada kemanisannya. Bukan saja di akhirat dengan syurga. Sebab itu kata mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Bukan saja kemanisan itu berada di syurga, tetapi kemanisan itu akan berada di dunia lagi. Ya, di dunia lagi. Kalau kita, orang kata, sanggup menempuh kepahitan, kita akan dapat kemanisan. Seperti mana pekebun, bila dia nak teroka tanah tu, habis tenaga dia dengan berdepan dengan binatang-binatang yang bisa, betul. Duri dengan belukarnya. Tetapi apabila dia tanam, nanti bila pokok tu mengeluarkan buah, wah, subhanallah, masa tu lebih manis kejayaan. Jadi semakin pahit penderitaan hasil mujahadah, semakin manis nanti apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hadiah ataupun anugerah hasil daripada mujahadah itu. Bukan saja di akhirat, tetapi di dunia lagi. Jadi itulah yang dia kata hidup adalah untuk diuji. Itu ya. Jadi itulah komen saya sikit kepada Tuan Haji Nur Halim kita, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita, kalau kita manusia ni sifatnya apabila ditimpa dengan ujian yang menyakitkan, dia gelisah. Tetapi apabila senang, dia lupa. Dia rasa bakhil. Dia rasa kerekut dan sebagainya. Jadi kecuali orang yang solat. Kecuali orang yang solat. Tetapi kenapa dalam kehidupan kita ada orang yang solat tetapi dia tidak merasakan ketenangan? Sama ada ketika diuji dengan kesusahan ataupun diuji dengan kenikmatan. Bila diuji dengan kesusahan, dia putus asa dan kecewa. Apabila diuji dengan kesenangan, dia jadi leka dan lalai. Jadi kedua-duanya tak bagus untuk dia. Positif ke negatif ke? Dua-dua negatif. Negatif. Kenapa jadi begitu? Walaupun dia solat, kita kena lihat bahawa solat ini ada beberapa peringkat. Kalau solat orang yang jahil, dah tentu dah tertolak dah. Kalau kita solat, kita tak tahu rukun sah batalnya, kita hanya solat saja, yang kita tengok orang solat, kita solat secara taklid saja, maka tentunya kesan solat itu tidak dapat mengubah hati kita. Sebab tu makin kita solat pun tak ada kesan. Macam kita makan ubat tak ikut dos. Ataupun kita makan ubat yang lain, kata-kata, ataupun ubat yang kosong, sebenarnya tak ada isi pun ubat tu. Jadi tentulah apabila kita solat dengan keadaan yang jahil, dah tertolak. Yang kedua, apabila kita solat dalam keadaan lalai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan neraka wil bagi orang yang solat. Yang mana? Orang yang lalai dalam solatnya. Jadi neraka wil ini di akhirat. Tetapi di dunia ni neraka dalam bentuk keresahan jiwa. Dalam bentuk kita ketidaktenangan. Kenapa? Solat didirikan, yang macam kita katakan dalam siri-siri yang lalu, kalau solat itu tidak dengan rohnya, kita mempersembahkan bangkai saja ke depan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada kita kalau kita tak jaga sungguh-sungguhnya. Yang ini yang dikatakan solat yang lalai tadi, ataupun kita kata solat orang yang lalai ingat dan sebagainya. Sekadar itu sajalah bantuan daripada Allah. Jadi sebab itu apabila kita lihat seorang itu solat, tetapi apabila diuji, dia resah gelisah dengan kesusahan, ataupun bila diuji dengan kesenangan, dia jadi lalai dan sebagainya, tentu ada sesuatu yang tak kena pada solatnya. Jadi bagaimana? Kena tingkatkan ilmu tentang solat. Satu, tengok sah batalnya, tengok rukun kaulinya, fi'linya, seperti mana yang kita dah kata tahun yang lalu. Yang keduanya, kena tingkatkan mujahadah untuk melaksanakan solat itu bukan secara hardwarenya saja, tetapi softwarenya, dalamannya itu. Hatinya kena sujud juga waktu dia sujud. Bagaimana kepatuhannya dalam solat itu dibawa ke luar solat. Sebab tu orang kata bukan kita mengerjakan solat, tetapi kita mendirikan solat. Selalu dikatakan begitu. Jadi kita kena lihat. Yang pertama, kita kena tingkatkan ilmu. Yang kedua, kena tingkatkan mujahadah. Kemudian yang ketiga, kita kena selalu berdoa kepada Allah supaya Allah membantu kita untuk mengingatinya. Hatta dalam solat sendiri. Jadi kita kena begitu teruskan. Jadi nasihat saya pada diri saya dan pendengar, kalaulah solat kita belum mencegah, ini kata resah gelisah tadi, rasanya,
Jangan berhentikan solat. Ya, teruslah solat, tetapi tingkatkan ilmu, tingkatkan mujahadah dan tingkatkan penghayatan dalam solat tu. Insya-Allah solat kita akan menyelesaikan masalah. Insya-Allah itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan pendengar kita di Facebook ya Ustaz, daripada Syazrina dan juga daripada Encik Muhammad Hafiz, dan rata-rata juga sebenarnya rakan pendengar kita di Facebook ada bertanyakan bagaimana untuk kita kekal ataupun istiqamah dengan rasa kehambaan kepada Allah ini Ustaz. Okey. Yang pertama, kalau kita nak kekalkan rasa kehambaan dan rasa bertuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang pertama tidak bukan yang dikatakan ilmu itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Kita kena tingkatkan ilmu kita, berterusan meningkatkan ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid, kita belajar betul tentang ilmu tauhid, ya, pada sifat-sifat Allah, pada asma Allah, ya, pada af'alnya. Kita kena belajar tentang ilmu tauhid ni, ya. Sebab tu kita kena berterusan belajar, ya, yang kata berkaitan. Kemudian ilmu tauhid ini jangan kita hanya kita hafaz di sudut otak kiri saja, ya, tetapi mesti kita internalizing ataupun kita bawa penitipannya ke dalam hati kita. Contohnya macam mana? Apabila kita melaksanakan ibadah kita. Jadi, pertama kita menuntut ilmu, yang kedua kita laksanakan ibadah. Dalam ibadah kita, contohnya dalam solat kita, misal kata dalam zakat kita, dalam puasa kita, ada rasa-rasa hati yang Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan, yang tidak akan takkan Allah berikan di luar ibadah itu, ya. Dalam solat tu ada rasa hati. Jadi melaksanakan ibadah adalah salah satu juga untuk meningkatkan rasa kehambahan dan rasa bertuhan kita. Jadi ibadah-ibadah yang bersifat khususiah, ya, Yati, iaitu solat, yang kalau kita baca Quran, puasa, ini yang bersifat khususiah, yang bersifat hablum minallah, yang mana. Jadi dengan ibadah-ibadah ni akan menyuburkan ilmu yang kita dapat tadi, ya. Dan yang ketiga, apabila kita berdepan dengan kehidupan kita, dia kata ujian nikmat tadi, ujian kesusahan tadi, apa saja perkara yang berlaku dalam hidup kita, yang kita nak rasakan tujuan tu ada. Allah tak ciptakan semua itu sia-sia, melainkan ada tujuan di sebaliknya. Sebab itu kita kena sematkan di dalam jiwa kita, apabila satu berlaku, cari apa tujuan dia berlaku terhadap kita. Sentiasa hidup kita ada tujuan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kesusahan, sebenarnya Allah telah mengajar kita waktu tu untuk membina sifat sabar. Bila Allah bagi nikmat, Allah sedang menguji kita dan Allah sedang mendidik kita untuk mendidik kita sifat syukur, misal kata. Apabila kita ditindas, misal kata, Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita untuk kita berjuang untuk mengatasi penzaliman itu, misal kata. Apabila Allah bagi kita kuasa, kita berduduk di atas, Allah sedang menguji kita dan mendidik kita untuk kita memberi keadilan kepada orang yang di bawah kita. Ini yang kita sentiasa. Jadi artinya tidak ada satu detik ataupun satu saat dalam hidup ini melainkan Allah sedang mendidik kita. Jadi bila kita rasa begitu, apa yang berlaku pada kita, kita sentiasa lihat yang tersirat, ya. Bukan saja kita lihat apa yang berlaku di luar, tetapi apa yang berlaku di dalam diri kita, yang mana di dalam diri kita itu ada hati. Hati kita itulah yang akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 cara tadi, ya. Yang pertama, meningkatkan ilmu. Yang kedua, kita kena beramal. Dan yang ketiga, kita kena lihat yang tersirat dalam setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan ada rasa kehambaan dan rasa bertuhan selalu, insyaAllah. InsyaAllah. Dan nampaknya Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan untuk Mukmin Profesional minggu ini. Mungkin sebagai kesimpulan daripada tajuk kita, rasa kehambaan dan rasa bertuhan, punca ketenangan ini, Ustaz, silakan. Ya. Pertamanya saya sebagai akhirnya saya nak ingatkan ataupun saya nak rumuskan begini, ya. Hubungan antara rasa bertuhan dengan rasa kehambaan ini adalah hubungan kesalingan. Kesalingan artinya saling kait mengait antara satu sama lain. Seharusnya semakin kuat rasa kehambaan kita, semakin tinggi rasa bertuhan kita, ya. Yang mana rasa kehambaan kita menyebabkan kita rasa tidak memiliki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan apabila kita ada rasa bertuhan kita, ya, rasa bertuhan kita, kita rasa tidak dimiliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa bertuhan inilah akan menyebabkan kita rasa tenang, rasa bahagia dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana yang menentukan hitam putih nasib kita ialah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Kalau kita lah ada bos yang baik, kita rasa secure, kita rasa selamat. Kalau kita duduk di rumah, kita tahu ibu bapa kita penyayang, tentu kata kita rasa selamat duduk di rumah. Kalau kita duduk dengan sahabat kita dalam kereta, kita tahu pemandu kereta tu pemandu yang berhemah, yang begitu sayang kepada kita, dia akan memandu dengan baik. Kita rasa selamat di dalam kereta. Sebab itu di dalam dunia ini kita tahu bahawa yang mentadbir, yang mengatur kita, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mana kita sedang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa jua tindakannya. Maka waktu itu sama ada yang putih ataupun yang hitam, yang manis atau yang pahit, semuanya kebaikan daripada Allah. Dan kita rasa selamat betul-betul kerana kita di bawah penjagaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu yang dikatakan rasa kehambaan dan rasa bertuhan kepada Allah melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia